Apa yang duk belik telefon tu Izzati oi? Tak, Niha tengah cari kisah-kisah Nabi dengan para sahabat. Tapi itulah, tak pastilah laman web ni sahih ke tidak. Dekat Google ni ada. Tapi panjang sangatlah pula. Alah, apa susah-susah? Setiap hari Khamis jam 9.30 pagi, dengarkan saja Melaka FM dalam segmen Jejak Rabbani. Padat dengan info-info ringkas yang mudah difahami mengenai sirah-sirah Nabi dan juga para sahabat ni. Yang penting sahih, hanya di Melaka FM. Jejak Rabbani. Baiklah, terima kasih yang terus setia mendengarkan Melaka FM mempersonakan 102.3 maupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik untuk Jejak Rabbani hari ini seperti biasa hari Khamis 9.30 pagi dapat kita ke udara bertemakan yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Saleh ataupun cukup terkenal sebagai Ustaz UK di Melaka FM ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cik Muni? Alhamdulillah baik. Ustaz bagaimana? Alhamdulillah sihat walafiat. Alhamdulillah sihat dan kita harapkan juga rakan-rakan pendengar yang dengarkan kita di 102.3 ataupun secara dalam talian RTM Klik dan juga tak lupa yang menonton di live page Melaka FM hari ini juga dalam keadaan sihat walafiat. Amin insya-Allah. Jadi Ustaz seperti biasa telah pun Ustaz kongsikan minggu lepas teasernya sedikit kemaafan yang paling hebat. Tajuknya ni pun kalau kita dengar tu macam subhanallah, bukan senang nak dapat nak menjadi seorang yang ada akhlak memaafkan orang lain ni. Ya, betul. Kadang-kadang memaafkan tak tentu melupakan. Ya. Allahu Akbar. Satu penyakit. Itu tu. Jadi Ustaz, sebelum kita mulakan dengan topik yang cukup menarik hari ini, kemaafan yang paling hebat, sedikit mukadimah untuk pendengar Jejak Rabbani. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Cikgu Murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang pendengar Melaka FM yang dikasihi Allah Azza wa Jalla. Saya memetik kata-kata seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal, iaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam kitab Az-Zuhud yang telah ditulis oleh Al-Imam Ibnu Mubarak pada halaman 741. Kata-kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dinakalkan. Beliau berkata, "Aku sangat membenci jika melihat ada seseorang yang menganggur ataupun membuang masa dengan tidak bekerja dan tidak pula beribadah kepada Allah Azza wa Jalla." Jadi Dr. Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi hafizahullah, dia berkata orang yang menganggur ini berpotensi melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat sehingga boleh menyebabkan ia tergolong dalam golongan orang yang berbicara dengan bicara yang kotor ataupun boleh merosakkan akhlaknya ataupun boleh menyebabkan berlakunya kerosakan dalam masyarakat. Untuk itu, isilah masa kita dan penuhilah kehidupan kita dengan perkara yang bermanfaat untuk kehidupan kita, keluarga kita dan akhirat kita. Semoga kita menjadi insan yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. InsyaAllah doa-doalah moga kita semua ni dapat mengambil apa mukadimah yang bahagia Ustaz kongsikan tadi. Ialah kan kerja ni tak seperti kerja-kerja yang hebat-hebat besar-besar, tidak Ustaz ya. Betul. Walaupun kita kerja sendiri asalkan kita berusaha, alhamdulillah. Betul, itu yang sepatutnya. InsyaAllah. Ya, baiklah, itu dia mukadimah untuk minggu ini. Terima kasih untuk semua yang terus mendengarkan Jejak Rabbani. Untuk minggu ini topiknya ataupun tajuknya kemaafan yang paling hebat. Dan tentunya Ustaz ya, bukan sebarangan insan memiliki akhlak seperti ni. Kan? Sebab tak dapat nak gambarkanlah bagaimana situasi insan istimewa kita hari ini, kerana tentunya kata-kata maaf merupakan satu kata-kata yang sangat ringan tapi kesannya sangat hebat. Ustaz, silakan Ustaz. Baik. Sidang pendengar Melaka FM dikasihi Allah. Ya. Seperti mana yang telah digambarkan oleh Cikgu Murni selaku DJ kita, host pada program kita pada pagi ini dan selalunya
kita nak menarik perhatian satu lagi tokoh istimewa yang hendak kita bicarakan pada hari ini. Ia merupakan seorang tokoh yang telah memiliki sumbangan yang sangat besar dalam perkembangan ilmu fiqh dan hadis. Beliau juga dikenali sebagai figure yang sangat penting dalam bidang keilmuan hadis yang telah menyumbang kepada sumber rujukan para sarjana Islam untuk membangunkan ilmu fiqh dengan lebih luas lagi penggunaannya pada hari ini. Beliau tidak lain tidak bukan, sebahagian kita mungkin telah dapat menelahnya. Inilah tokoh yang kita nak bicara pada hari ini. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Cukup kita ketahui kehebatan dan disebut sebagai tokoh yang hebat itu apabila beliau telah dicatat dan disahkan menghafal 700,000 hadis. Subhanallah. Bukannya 7 hadis, 700,000 hadis. Kita jangan kata 7 hadis, 7 baris hadis pun kadang seksa nak boleh menghafal, kan? Jadi kita kena ambil iktibar bagaimana sekuat itu pemikiran dan kesungguhan Imam Ahmad ibn Hanbal telah menyusuri jalan keilmuan. Baik, ketokohan dan kebijaksanaan insan ini tidak dapat dinafikan kerana apa? Beliau telah dilihat dan diiktiraf sebagai pelopor kepada mazhab Al-Hambali yang telah diamalkan di sebahagian besar di Jazirah Arab, kan? Baik. Jadi kita lihat dia punya biografi secara sepintas lalu. Imam Ahmad ibn Hanbal merupakan memiliki sejarah biografi yang tidak kurang hebatnya. Beliau dikenali dengan Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, merupakan imam terakhir di kalangan imam 4 mazhab ahli sunnah wal jamaah. Imam Ahmad mempunyai perwatakan yang zuhud, memiliki budi pekerti yang sangat mulia, pintar dan luar biasa, juga mempunyai memori hafalan yang sangat kuat. Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hayyan ibn Abdullah ibn Anas bin Auf ibn Qasid ibn Makhazin ibn Shayban ibn Zahal ibn Sa'alabah ibn Uqabah ibn Sa'ad ibn Ali ibn Bakr ibn Wa'il ibn Qasid ibn Hamb ibn Aqsa ibn Du'ma ibn Jadilah ibn Asad bin Rabi'ah. Beliau dilahirkan di negeri Iraq pada bulan Rabiul Awal bersamaan dengan 164 Hijrah, bersamaan tahun Masihi 780 pada zaman pemerintahan Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Mahdi. Manakala ayahandanya bernama Muhammad Al-Shaybani meninggal dunia sebelum Imam Ahmad dilahirkan. Maknanya Imam Ahmad membesar dalam keadaan seorang yang yatim, ketiadaan ayahandanya. Oleh itu beliau telah dikenali Hanbal bukanlah berasal daripada ayahnya, tetapi diambil daripada nama datuk beliau kerana nama Ahmad sendiri terlalu banyak. Jadi sejak dari kecil beliau digelar dengan Ahmad ibn Hanbal. Jadi Hanbal tu dirujuk kepada datuknya. Kalau ikut nama ayahnya Muhammad ibn Shaybani. Jadi kalau Ahmad bin Muhammad, jadi orang tak berapa nak kenal pada ketika itu, sedangkan panggilan pada Imam Ahmad ini sangat banyak, kan? Sebagai tokoh ilmuwan Islam, Imam Ahmad tidak terlepas daripada pelbagai godaan dan ujian. Maka Imam Ahmad membesar dalam situasi yang sangat sederhana, bahkan dikatakan miskin dalam melayari kehidupannya. Wallahu a'lam. Masya Allah, rupanya kisah tokoh hari ni yang kita sebutkan tajuk yang cukup hebat, kemaafan yang paling hebat ni mengenai dengan seorang insan yang memang tak asing lagi pada kita dan sering kita sebut-sebut dia sebagai rujukan dalam pelbagai permasalahan ilmu hadis dan fiqh, iaitu Imam Ahmad ibn Hanbal, ya. Dan Ustaz boleh tak Ustaz kisahkan pada Muni dan juga semula pendengar-pendengar Melaka FM, ya, apa kisahnya hingga kan Imam Ahmad ibn Hanbal ini dikisahkan memiliki nilai kemaafan yang tiada tandingan, Ustaz?
Subhanallah. Apabila kita berbicara mengenai Imam Ahmad Ya. yang mempunyai ketokohan keilmuan yang begitu tinggi, sebagai seorang tokoh Islam yang sangat terkenal, siapa pun yang berada di tempatnya tidak akan terlepas dengan pelbagai cabaran, ujian yang datang dari pelbagai sudut kehidupan. Ya. Jadi ia bermula pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun sehinggalah kepada zaman pemerintah Khalifah Al-Mu'tasim dan Al-Wasiq, di mana pada waktu ini beliau telah berdepan dengan sekelompok yang memiliki kefahaman ataupun pendirian ataupun aliran pemikiran Mu'tazilah. Salah satu aliran pemikiran yang telah disenaraikan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai aliran yang sesat. Baik. Dan aliran itu telah berkembang dengan cepat pada zaman itu, menyebabkan ia berlakunya pertentangan di antara prinsip ilmu yang dimiliki oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mereka yang telah mendukung pemerintahan pada ketika itu memaksa Imam Ahmad yang mempunyai ketokohan dan juga anak murid yang begitu ramai serta penghormatan yang diberikan pada beliau pada waktu itu dilihat sebagai satu keperluan yang sangat penting untuk memastikan Imam Ahmad memiliki pendapat yang selari dengan mereka. Oleh yang demikian, dalam satu perbahasan yang tidak dapat lagi ditutup, lalu Imam Ahmad dipaksa untuk mengakui bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi Imam Ahmad mempunyai prinsip berdasarkan ilmunya sendiri. Pada ketika itu menyatakan bahawa beliau berpegang teguh dengan prinsip mengatakan bahawa Al-Quran merupakan kalamullah. Daripada situlah beliau telah ditangkap dan dipenjarakan agar beliau berprinsip sama seperti mereka yang telah berpegangnya. Pada tahun 212 Hijrah sehinggalah tahun 230 Hijrah, itulah tempoh Imam Ahmad Ibn Hanbal dipenjarakan dan diseksa. Pernah anak murid datang ziarah dan melawat Imam Ahmad. Dia kata, "Wahai tuan, engkau mengaku jelah untuk berselindung agar engkau tidak hilang di dalam arus perdana. Walaupun engkau tidak meredainya, tapi untuk menyelamatkan ilmu yang ada padamu, sedangkan ramai yang memerlukan ilmu." Tapi Imam Ahmad bertegas, kata, "Aku berserah kepada Allah, kerana Allah yang akan menjaga perbendaharaannya. Aku tidak akan menipu umat manusia hanya sekadar bagi melepaskan diriku daripada seksaan yang kecil ini." Subhanallah. Baik, apabila tempoh itu sudah berlalu, 20 tahun dilalui oleh Imam Ahmad dalam penjara. 20 tahun. 20 tahun bukan 2 hari. Kita 2 hari duduk dalam rumah, kena PKP pun dah termenung, kan? Ini dalam penjara yang tidak ada kemudahan, dalam keadaan diseksa jiwa, pemikiran dan juga fizikal yang ditempuhi oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi setelah kewafatan pemerintah tadi, khalifah tadi, datanglah seorang khalifah yang dikenali sebagai Al-Mu'tasim. Juga berfahaman begitu, dan juga akhirnya datang seorang pemerintah lagi pada tahun 230 Hijrah, iaitu Al-Mutawakkil. Beliau telah mengembalikan semula permasalahan mengenai kedudukan Al-Quran itu makhluk ataupun kalamullah kepada jalan yang benar, dan akhirnya Imam Ahmad dibebaskan. Sebagai balasan kepada perbuatan mereka kepada Imam Ahmad, penguasa Al-Mutawakkil menawarkan hadiah kepadanya. Lalu Imam Ahmad kata, tak perlu, cukup. Tak cukup dengan itu. Imam Al-Mutawakkil, pemerintah Al-Mutawakkil, dia meminta izin kepada Imam Ahmad untuk membalas kejahatan mereka yang telah menyebabkan Imam Ahmad dipenjara selama tempoh 20 tahun. Apa kata Imam Ahmad? Maafkanlah mereka. Allah Akbar.
itulah punca yang kita katakan dia memiliki kemaafan yang paling hebat. Kerana dalam tempoh dia terpisah dengan kehidupan, terpisah dengan keluarga, terpisah daripada dunia luar, diseksa di dalam penjara. Beliau memberikan kemaafan dengan semudah apa yang telah diucapkan. Dan sejarah membuktikan selepas itu beliau berpeluang untuk mengerjakan ibadah haji selama 5 kali, dan daripada 5 kali ibadah haji, perjalanan hajinya beliau berjalan kaki menuju ke Mekah. Subhanallah. Begitulah sorotan mengenai kehidupan yang telah dilalui oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal yang memiliki ketokohan yang ketinggian ilmu, serta beliau beramal dengan ilmu tersebut dengan jiwa yang ikhlas, sanggup memaafkan manusia walaupun beliau terpenjara. Wallahualam. Itu dia. Bukan sekejap kata Ustaz 20 tahun tu. 20 tahun. Nak mengucapkan kata maaf tu, kalau kita pun tak tentu mampu lakukan. Allahu Akbar. Moga-moga dapatlah kita mengambil sedikit kepribadian oleh Imam Ahmad ini sendiri Ustaz ya. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan sambung seketika nanti Ustaz. Kita rehat dulu boleh Ustaz ya? InsyaAllah boleh. Dan kepada semua rakan pendengar ya, teman-teman Melaka FM yang menonton juga di live page Melaka FM, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali seketika nanti Jejak Rabbani dengan tajuk Kemaafan yang Paling Hebat. Terus kita dengarkan Melaka FM mempesonakan. Sering tertanya bagaimana rasanya hidup nanti di sana. Adakah aku kan diterima, layakkah diri ini? Jalan cinta takkan mudah, ganjarannya pasti indah. Ini masa ku berubah dari terus terleka. Ku mahu jannah, jannah, jannah. Kai baju dari sutra, gelang emas mutiara. Ku mahu jannah, jannah, jannah. Kamu dah hari-hari temankan bidadari. Ku mohon padamu tetapkan aku terus menuju syurgamu. Ku mahu jannah, jannah, jannah. Kata ada mata, bahagia tak ada duka. Jannah. Ku sedar dunia sementara, dugaan hanya
masih terus menemani anda hari Khamis 9.30 pagi dan ketika ini dah pun 9.50 pagi, kejap saja masa berlalu ya. Satu kisah yang cukup menarik, kisah tokoh kita yang Allahu Akbar, dengar kisah dia memberi kata maaf setelah 20 tahun di penjara tu, buat saya betul-betul tersentuh sebab kadang-kadang kita ni perkara sedikit pun susah nak maafkan orang. Allahu Akbar. Moga dapatlah saya pun perbaiki diri Ustaz ya, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi Ustaz, sebelum kita ke soalan yang mungkin terakhir untuk hari ini, ada kiriman ucapan Assalamualaikum daripada rakan-rakan di page Melaka FM. Antaranya yang saya sebutkan nama ya, Ainul Jaafar, Siti Salwa, Ali Ahsan, Hana Farisha, Puan Syamsia Osman, Jaka Utara, Rashid Aziz. Ramai menonton ni Ustaz. Kak Zaimur kita, Sheila Darwish, semua sampaikan ucapan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah kita kembali dengan tajuk kita hari ini, kemaafan yang paling hebat, kisah tokoh yang tak asing lagi pada kita, Imam Ahmad Ibn Hanbal Ustaz ya. Dan juga Imam Ahmad ni ataupun lebih dikenali dengan julukan Imam Hanbali, telah direkod sebagai pejuang dan pembela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau Ustaz kongsikan dengan kami semua bagaimana kesungguhannya dalam memelihara kesucian sumber agama Islam yang kedua terpenting ini, dan mungkin juga ada nasihat daripada Imam Ahmad Ustaz, silakan. Baik. Dengan masa yang berbaki untuk sidang pendengar Melaka FM ni kasih Allah Azza wa Jalla, saya ringkaskan dengan dua bahagian melalui dua poin. Bahagian pertama, kita melihat ketekunan dan kesungguhan Imam Ahmad yang membesar dalam situasi yatim dan miskin. Beliau tidak sekali-kali menjadikan kehidupan yang sunyi daripada pelukan dan belayan bimbingan seorang bapa, dan juga kemiskinan itu sebagai penghalang untuk dia mencari ilmu. Jadi beliau yang tinggal pada ketika itu di Baghdad, suatu kota yang pada saat itu dikenali kota yang memiliki gedung ilmu dari kalangan ilmuwan Islam yang begitu ramai. Jadi dia sentiasa mengambil peluang untuk menekuni ilmu-ilmu keislaman daripada pelbagai latar belakang ulama-ulama yang berada pada ketika itu, dengan Al-Qurannya, hadis yang bahasa Arabnya, dan juga beliau mempelajari ilmu-ilmu yang boleh membantu dia menguasai ilmu Al-Quran, hadis dan fiqh pada waktu itu. Jadi tak ada alasan, dalam arti kata lain tak ada alasan. Jadi kalau hari ini anak-anak yang berdepan dengan situasi, ibu bapa yang berdepan situasi dengan anak-anak yang mempunyai pelbagai bentuk alasan kerana tidak mampu untuk meneruskan pembelajaran dan pengajian disebabkan tak boleh bawa itu dengan kondisi yang yang serba cukup. Serba cukup. Jadi kita cadang ibu bapa bawakan cerita ini, kisah ini kepada anak-anak sebagai bedtime story kata orang Jawa kan, untuk anak-anak ini dia berfikir dan menyedari bagaimana tokoh yang hebat ini hidup. Dan dalam bahagian pertama ni, Imam Ahmad pernah dicatat dalam sejarah kehidupannya, beliau pernah menjahit, pernah mengambil upah menjahit, pernah dia pernah mengambil upah untuk untuk dia panggil apa? Menjahit, mengayam lagi. Mengait. Nak sebut kait tu. La ilaha illallah. Saya tak pandai sangat nak mengait, menjahit kan. Dapat jarum dengan benang tu setengah jam nak boleh masuk kan. Alhamdulillah setengah jam. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi daripada situ beliau mendapat upah untuk beliau menerokai jalan keilmuan dan merintis jalan bertemu dengan ulama-ulama yang ulung pada zamannya. Subhanallah. Kan. Jadi kita hari ini anak-anak belajarlah bersungguh-sungguh, kerana ibu bapa telah bersusah payah dan guru-guru juga ramai yang mengorbankan waktu yang comfort mereka untuk mereka berikan kepada perhatian kepada anak-anak murid mereka. Jadi jangan beri alasan, teruskan untuk berjaya. Okey, bahagian kedua kita boleh lihat Imam Ahmad Ibn Hanbal dia telah berusaha untuk memastikan kesinambungan keilmuan itu dipelihara. Lalu dia ada satu rancangan dan dia memiliki rancangan yang begitu hebat sehingga kan dilihat beliau berjalan
menuju ke kota-kota yang besar, bertemu dengan guru-guru yang hebat seperti mana Ali ibn Mujahid, Abdul Razak ibn Human, Jaril ibn Hamid, Sufyan ibn Uyainah, Abu Yusuf bin Yaqub, dan tidak asing lagi Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih juga pernah menjadi guru kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi kita hari ini jangan berhenti untuk terus menerokai ilmu, kerana dengan ilmu akan memberikan kita suatu kemuliaan di sisi Allah, bukan mencari kemuliaan di sisi manusia pada pandangan manusia kerana kehebatan ilmu yang kita miliki. Sebab itu Imam Ahmad mempunyai ketokohan yang tidak boleh dipertikai sehingga hari ini, kerana beliau menunjukkan jalan yang begitu ikhlas untuk mencari ilmu. Begitulah. Subhanallah, satu kisah yang cukup menarik minggu ni, dan saya pasti saya dan juga semua rakan pendengar dapat mengambil ibrarnya. InsyaAllah juga dapat kita baiki diri kita menjadi seorang yang ingin menuntut ilmu, rajin berusaha dan juga dapat memberi kemaafan, insyaAllah. Seikhlas hati walaupun sukar, kita usaha, Ustaz, kan? InsyaAllah doakanlah. Dia sebenarnya dia sinonim dengan bentuk tindakan dengan ilmu yang dia ada. Sebab itu di mukaddimah saya membawakan kata-kata Ibn Mas'ud, kerana kita nak gambarkan bagaimana sikap tokoh yang begitu hebat ini untuk kita bukan sekadar dengar, terinspirasi, tetapi kita mesti usahakan mengambil tauladan kehidupan tokoh-tokoh seperti ini agar ia diresapi dalam kehidupan kita dan diamalkan, serta kita menginsafi setiap detik kehidupan agar kita jadi manusia sangat menghargai setiap saat kehidupan ini dengan kebaikan dan manfaat yang positif. InsyaAllah. Dan saya suka tadi bila Ustaz katakan bahawa mungkin ibu-ibu ayah di luar sana dapat jadikan kisah-kisah tokoh ni sebagai bedtime story untuk anak-anak pula. InsyaAllah mungkin pada saya juga nanti, kita tak tahu kan Ustaz, ya? InsyaAllah. Baiklah pun Ustaz, terima kasih untuk minggu ini. Satu pesan cukup menarik, topik yang cukup menarik, kemaafan yang paling hebat. Alhamdulillah. Dan tentunya rakan-rakan pendengar kita di luar sana pun menantikan teaser minggu hadapan. Teaser minggu hadapan insya-Allah kita akan bawa satu lagi tokoh yang tidak kurang hebatnya. Beliau dikenali sebagai penjejak khazanah dari negeri Baihaq. Wah, nantikan siapakah dia. Tokoh yang cukup hebat ni kita akan nantikan minggu depan, penjejak khazanah dari negeri Baihaq. Subhanallah. Cukup menarik. Jadi kepada semua rakan pendengar yang dengarkan kami 102.3 ataupun dengarkan kami secara dalam talian RTM Klik dan juga yang menonton di live page Melaka FM, jangan lupa nantikan minggu hadapan. Baiklah, dengan itu sekian saja daripada kami berdua, ya, untuk segmen Jejak Rabbani. Terima kasih Adik Is dan juga Azharuddin yang baru menonton di live page Melaka FM, ya. InsyaAllah jangan lupa nantikan lagi Jejak Rabbani Khamis 9.30 pagi. Dan nak melangkah ke 10 pagi ni, saya pernah undur diri Ustaz. Saya pun nak balik dah ni. InsyaAllah saya akan terus temani rakan pendengar esok pukul 6 pagi, Gegar Pagi di hari Jumaat pula. Selepas ini rakan tugas saya DJ Yak Melati akan terus temani anda pesona 10.2. Jaga diri sentiasa, teruslah berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa dan jumpa lagi. Tertutup